وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Jadi alhamdulillah malam ini merupakan malam yang kedua Minggu Aspirasi Sains Sosial, di mana semalam kita telah disajikan dengan sebuah forum juga, iaitu forum yang sangat hebat, iaitu yang bertajuk Al-Quran versus Novel. Itu yang semalam. Okey, hari ini kita nak dengar satu forum yang lagi hebat, lagi hangat lagi. Okey, yang bertajuk Sijil Ijazah versus Sijil Nikah. Okey. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan lagi program forum Minggu Aspirasi Sains Sosial. Jadi terlebih dahulu sukalah untuk saya perkenalkan ahli panel kita yang datang dari jauh. Okey, yang pertama di sebelah kiri saya, ahli panel yang pertama, kenal tak? Kenal belakang? Oh, dia tak kenal lagi. Okey, jadi kalau tak kenal lagi tu kita berkenalan lah. Kata apa? Tak kenal maka ta'aruf, insya-Allah. Okey. Laju je Ustaz. Tak kenal maka tak cinta. Okey, yang pertama kita perkenalkan Ustaz bernama Farhan Hadi bin Muhammad Taib. Berasal dari, siapa tahu berasal dari mana Ustaz? Oh, tahu lah dia. Asal Kelantan. Okey, berpendidikan ijazah Doktor Perubatan di Unimas. Semestinya sudah berkahwin, 3 cahaya mata diberi. Alhamdulillah. Okey, sekarang Ustaz merupakan CEO di sebuah syarikat, iaitu tahu kan? CEO syarikat Sebarkan Bahagia dan juga Doktor Hospital Pakar Al-Islami. Okey, seterusnya kita berkenalan pula kepada ahli panel yang kedua. Okey, iaitu Ustazah Fatimah Syarha binti Muhammad Nurdin. Berasal dari Ustazah berasal daripada Terengganu. Okey. Berpendidikan sebelum ni degree Fiqh dan Psikologi. Lepas itu menyambung master Fiqh dan Usul Fiqh di UIA. Okey, sekarang merupakan pengarah urusan Sebarkan Bahagia. Okey, jadi alhamdulillah malam ini semua tertunggu-tunggu Ustaz. Sebab tajuk dia ni dengar je memang rasa nak berlari tadi sini. Sijil nikah versus tak ada, dia tak nak dengar sijil ijazah, dia nak dengar sijil nikah kan. Tak tahu tadi ada yang berlari, dia kata dah start ke belum tu kata. Betul lah. Okey, jadi kita tahu lah sekarang ni bila katakan dengan mahasiswa ni tak adalah lain kan. Bila kita katakan dengan ijazah, lepas tu ada juga sijil nikah. Okey, jadi kita tak nak lah lama-lama saya pula yang cakap panjang kan. Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu format kita punya forum malam ni. Kita ada 3 pusingan. Yang pertama, pusingan pertama dan kedua, soalan akan diajukan kepada ahli panel pertama dan kedua, Ustaz Dr. Farhan dan juga Ustazah Fatimah Syarha. Okey, untuk yang pusingan yang ketiga ialah sesi soal jawab dan seterusnya ialah sesi penggolongan untuk kesimpulan daripada Ustazah. Okey, tanpa meninggalkan masa lagi, okey, kita masuk kepada soalan. Kita nak tengok sekarang ni mahasiswa ni. Okey, pertama sekali soalan ni untuk Ustaz lah, untuk Dr. Farhan. Okey, kita tengok mahasiswa yang sekarang ni ramai memang rasa macam tunggu masa je nak bertemu dengan, nak dapat sijil nikah tu. Okey, jadi kita nak tengok apakah persiapan yang perlu dilakukan sebelum menggenggam sijil nikah. Sijil ijazah tadi tu dia dah tahu nak buat macam mana. Tadi baik-baik lah. Okey, jadi kita nak tengok, nak tahu apakah persiapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ni sebelum menggenggam sijil nikah. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya, sihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada saudara moderator, saudara Burhanuddin. Seterusnya kepada Ustazah Fatimah Syarha ya. Juga tak lupa juga kepada seluruh jawatan besar penganjur, para VIP ya, syarah-syarah kalau ada lah ya, cameraman ya, kereta ni, dan juga adik-adik ya, muslim muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia nampak semua ceria-ceria semua ya. Ya, sebabnya bila kita bercakap tentang cinta ya, sama ada orang jatuh cinta ya, ataupun orang nak kahwin, berbicara ataupun berbicara tentang kahwin, ataupun apa sahaja yang menyebut tentang perkahwinan, biasanya akan ada tindak balasnya dalam otak kita. Ada hormon-hormon akan naik dalam otak kita yang menyebabkan kadang-kadang seorang tu yang biasa nampak dia muram je, tetapi bila sebut saja masa kahwin nampak ceria saja. Sebab tu kalau bertunang kan, nanti kalau kawan bertunang kan, ceria wajah dia, nampak ceria, nampak asyik senyum je. Asli pun nampak bila kita berbicara tentang kahwin ni ya, nampak banyak asli senyum, nampak ceria semua ya. Terutama sekali awak lah. Nampak dia macam ni. Kena bertunang lah. Jadi muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian ya. Pertama sekali saya mahu memuji pihak penganjur kerana berjaya menganjurkan program yang bagi saya tajuk yang cukup baik, berbicara tentang persediaan sebelum kahwin ya. Sebabnya apabila kita berbicara tentang proses sebelum kahwin ini, tajuk ini satu tajuk yang sangat penting. Pertama, dia sangat berkait rapat tentang soal kebahagiaan rumah tangga. Itu pertama. Yang kedua ialah ianya berkait rapat dengan satu cara untuk melahirkan satu generasi terbaik selepas ini. Sebab ini kita lihat ya, banyak para ulama ataupun tokoh-tokoh yang hebat, hampir semua, dikatakan semuanya daripada mereka ini lahir daripada keluarga ataupun ibu bapa yang soleh yang taat kepada agama. Betul tak? Sebutlah siapa saja ulama yang ada kat dunia ini, daripada dulu sampai sekarang, semuanya lahir daripada ibu bapa yang menjaga batas-batas syariat agama. Dia sebagai contoh ya, Syekh ataupun Imam Hasan Al-Banna, ayahnya siapa? Seorang ulama, seorang tokoh agama pada masa tersebut. Begitu juga saya yakin semoga saya pernah dengar tentang seorang kisah pemuda yang termakan buah apple ya, atau satu buah termakan buah, dia pun tersedar dia buah siapa, dia cari siapa pemilik buah ni. Akhir sekali pendekkan ceritanya, dia kerja dengan tuan punya buah tu, tuan punya kebun tu. Lepas tu disarankan untuk berkahwin dengan anak dia yang buta, pekak dan bisu. Tahu kan cerita ni kan? Semua tahu ya. Jadi hasil perkahwinan antara dua orang soleh ini, suratnya ialah siapa? Ada setengah riwayat kata cucu dia, ada setengah riwayat kata anak dia sendiri. Lahirnya seorang ulama bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nampak kat situ ya? Para ulama ataupun tokoh-tokoh Islam hebat ini semuanya lahir daripada ibu bapa yang sangat-sangat menjaga syariat Allah, yang menjauhi maksiat, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian ya, bila sebut tentang persediaan untuk kahwin ini ya, semua dah sedia kan? Ya. InsyaAllah mungkin ada sebahagian dah sedia, dan mungkin ada sebahagian sedang membuat persediaan, dan mungkin ada sebahagian ya nanti yang tak sedia lagi ya. Kondisi setiap orang berbeza. Jadi ada orang yang tak sabar-sabar untuk kahwin ya. Ada seorang tak sabar untuk kahwin, dan saya pernah berjumpa dengan satu orang ni, masih belajar lagi ya. Dia pernah nak cuba bekerja dengan syarikat saya ya. Jadi seorang pelajar dan telah berkahwin alhamdulillah. Tapi dia tak cari kerja dengan kami. Tetapi daripada cerita kawan dia yang rapat dengan dia, nak kahwin dah, lambat lagi dah habis. Jadi apa dia beritahu ayah dia, kata, ayah, saya nak kahwin juga. Kalau tak bagi saya kahwin,
takut-takut nanti saya akan bawa maksiat. Dia ugut ayah dia dengan maksiat. Jadi bila ugut macam tu ayah bagilah, ya, tak pernah kahwin boleh, ya. Ayah benarkan, tetapi ada masalah kewangan dan sebagainya, ayah tak nak campur tangan, selesaikan sendiri. Dia kahwin, alhamdulillah, ya. Dan dia kahwin ni ada isteri, ya, ada tanggungjawab kewangan dan sebagainya, kena sewa rumah dan sebagainya, ya. Dia dalam keadaan belajar ni susah, ya. Sampaikan dia untuk menyelesaikan masalah kewangan, ya. Siang belajar dan malam kita terpaksa kerja. Jadi kedai makan sebagai tukang basuh pinggan sampai pukul 3 pagi. Dan ini kisah benar, ya, sebab dia pernah cuba kerja dengan kami. Basuh pinggan, ya, kerja kedai makan basuh pinggan sampai pukul 3 pagi. Dan esok pagi ada kuliah. Bayangkan pukul 3 pagi baru habis kerja dan penat nak pergi kuliah pukul 8 pagi. Dapat tak? Dapat pergi tapi penantuk sangat sampai kan pelajaran dia sering ganggu dan sebagainya. Dia pun asyik murung, asyik termenung dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan, ya, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Sijil nikah ini, ya, untuk mendapatkan sijil nikah, ya, ianya tidak semudah, ya. Ini bukan bermakna kita pergi selepas akad nikah tu pergi ke majlis agama atau pejabat agama Kuala Terengganu pergi dapat sekeping sijil. Bukan itu semata-mata, tapi makna di sebalik sijil tersebut. Dapat sijil senang, tetapi hakikat ataupun makna untuk dapat sijil tu itu lebih besar sebenarnya, ya. Dan saya sendiri pun, ya, dah 6 tahun rumah tangga, ya, di Ustazah, ya. 6 tahun ni nak kata awal, nak kata baru tak baru juga, nak kata lama tak lama juga, sedang sederhana lah, ya. Jadi dia dah 6 tahun, ya, melalui proses pernikahan ni. Dia renung balik lah, ya. Renung balik daripada proses awal perkahwinan saya dengan Ustazah ni. Katakan kalau pada masa tersebut kami ni sangat-sangat tak sabar-sabar nak berkahwin, cepat-cepat terburu tak bersedia. Saya rasa pada sekarang susah, ya. Susah untuk banyak konflik dengan pasangan kita, dengan keluarga, ya. Bahkan saya pernah masa bertunang Ustazah dulu, pernah ada satu cadangan, ya. Cadangan supaya saya dan Ustazah cepat-cepat kahwin. Sebab saya dan Ustazah kahwin bertunang masa zaman belajar, berkahwin masa dah kerja. Jadi masa lepas bertunang tu, apa ke cerita ni, Ustazah? Boleh tak buka cerita? Ya? Boleh, insyaAllah boleh, ya? Mungkin ada kebaikan lah, ya. Ada kebaikan insyaAllah. Sama-sama kita bermanfaatkan. Jadi cerita ni, dan ini semuanya, kalau betul buku cerita saya tak sebut dalam cerita ni. Dalam buku cerita saya tak sebut kisah ni. Bahkan saya pun tak pernah cerita kat siapa pun. Malam ni pula tertubik, terkeluar cerita ni. Boleh kata tak, ya? Jadi saya kisah ni memang 4 orang je tahu, ya. Saya, Ustazah, orang tengah dan ayah saya. Orang lain tak tahu. Awak pun tak pernah tahu. Macam buku cerita kelas pun tak ada. Edukasi media pun tak ada kisah ni, ya. Yang mana saya lepas bertunang dengan Ustazah dia habis dulu ijazah. Saya masih tukar makan dengan buku, nak baca HSM, tak tahu bila lagi, ya. Jadi Ustazah bila habis ijazah, ya, Ustazah dia nak sambung belajar di Syariah. Jadi bila sambung belajar di tempat jauh, ya, jadi risau, takut-takut risaunya kan Pak Arab ni lain macam. Dia tahu tak kahwin lagi kan, ya. Kalau dah kahwin dia tak kacau, tapi dia tahu tak kahwin lagi, risau kat situ. Jadi ada cadangan daripada yang orang tengah kami tu, ya, untuk supaya kami cepat-cepat kahwin dulu. Kahwin dulu, lepas tu tak apa, pergilah belajar kat Timur Tengah. Ada cadangan, ya, daripada yang orang tengah tu. Dan dia pujuk saya betul-betul, pujuk saya cepat-cepatlah kahwin. Tak apalah, tak habis belajar pun, kahwin cepat-cepat. Kita dengan tunggangan buku, ya, dengan exam pun belum tentu lepas lagi, dengan duit pun kering, ya, student, ya. Saya faham, ya, ada student, ya. Dia pun tak apa-apa ada sangat nak beli buku lagi, dan sebagainya, ya. Jauh daripada mak ayah, tak makan lagi. Tiba-tiba ada cadangan supaya kami cepat-cepat kahwin sebelum Ustazah pergi ke Timur Tengah. Jadi saya memang dalam diri kita kan, katakan kalau kat sini ada orang offer nak suruh kita kahwin, bagaimana perasaan kita? Mungkin mula-mula terdetik, wah, ya, bagus juga, ya, bagus juga. Terdetik dalam diri, tetapi saya fikir sabar dulu, ya.
Saya tanya dari saya, adakah kamu ni dah betul-betul bersedia untuk berkahwin? Belum lagi. Belum lagi ya. Tetapi orang tengah duk pujuk saya, hari telefon saya ya. Sebab tunang awak ni nak pergi ke jauh ni. Saya pun buat alasan saya kata kalau saya nak kahwin pun ya, tentu sekali keluarga saya tak bagi. Memang ayah saya takkan bagi, dia kata tak apa. Soal ayah biar saya selesaikan. Bagi nombor telefon ayah, saya jumpa ayah sendiri, bincang dengan ayah. Saya alamak, alasan macam tak berjadi ya. Dan saya pun bagilah nombor telefon ayah saya kat orang tengah ni. Sebab dia kata dia nak pujuk betul-betul, dia kata biasa saya pujuk, bila saya pujuk ayah ni, beberapa ni insyaAllah berjaya, dia kata. Tak ada alasan lagi lah. Jadi lepas saya bagi nombor telefon ayah saya kat dia, saya cepat-cepat telefon ayah saya. Saya betul ayah, katakan kalau ada orang yang datang pujuk ayah supaya saya cepat-cepat kahwin, ayah yang terima. Ya, jangan termakan pujukan dia. Saya berpakat ayah saya ya. Jangan terima ayah ya. Walaupun apa pun keadaan, walaupun apa pun hujah, ya, putus telinga pun jangan bagi. Saya cakap macam tu ya. Saya kata okey, jangan risau. Ya, don't worry, jangan risau ya. Ayah supporting ya, jangan risau. Ayah takkan bagi. Ya. Jadi kat situ ya, saya tak nak berkahwin cepat-cepat kan. Bukan sebab apa, tapi sebab saya rasa saya masih tak bersedia lagi. Tak sedia lagi ya. Dengan kewangan, dengan ilmu pun tak cukup lagi ya. Jadi untuk persediaan, sebab tadi tentang persediaan, sebab tadi memang cerita tu panjang pula ya. Jadi bila saya cepat persediaan ini ya, adik-adik yang tuan-tuan yang dirahmati sekalian ya, antara beberapa persediaan yang perlu kita ada sebelum berkahwin ini ya, pertama sekali adalah persediaan imaniah. Dan persembahkan iman kita, itu antara persediaan yang cukup-cukup penting untuk kita menempuh dalam perkahwinan. Sebab saya sekarang sedang menulis sebuah buku tentang rumah tangga ya. Dan saya pun rujuk banyak buku daripada ulama-ulama daripada Timur Tengah, termasuk juga ulama-ulama daripada tempatan dan juga di Indonesia. Dan antara tips utama ataupun resepi ajaib yang mereka sangat-sangat tekankan hampir semuanya tekankan antara tips yang sangat penting untuk mendapat kebahagiaan rumah tangga ialah tips imaniyah, persembahkan iman kita. Maksudnya apa? Maksudnya kena jauhi maksiat. Untuk bahagia rumah tangga ini ya, kena jauhi maksiat sama ada sebelum berkahwin maupun selepas perkahwinan. Dan kena jauhi maksiat. Sebab bayangkan kalau satu perkahwinan itu telah diawali dengan proses-proses maksiat, melanggar batas-batas syariat, apa terjadi bila berkahwin nanti? Sebagai contoh lah kita tengok ya. Mungkin kita pernah lihat ya, seseorang yang berkahwin kerana ditangkap khalwat. Ya. Apa terjadi pada rumah tangga mereka nanti? Banyak yang bercerai ya. Kalau tak bercerai pun tak bahagia, banyak konflik, lari sana lari sini, terus sana kena hang dan sebagainya. Tak kira artis, tak kira orang biasa. Kalau perkahwinan itu telah dibuat dengan proses-proses yang melanggar syariat, biasanya tak bahagia. Sebab itulah kata seorang ulama daripada negara seberang bernama Cahil Karyawan, dia kata ya, sekiranya proses cinta itu telah dicemari dengan maksiat, ianya diibaratkan seperti tanaman liar yang tumbuh merata yang tak memberi manfaat pun, bahkan menyusahkan orang pula. Itu yang tips pertama ya, tips imaniah ya. Baik, sekarang sebelum berkahwin pun kena jaga, dan lepas berkahwin pun kena jaga juga. Sebagai contoh, katakan satu pasangan isteri ini, atau bila kita berkahwin pula nanti lah ya. Bila kahwin itu ada konflik antara kita dan pasangan kita. Antara tips utama untuk kita selesaikan masalah tersebut ialah bertaubat, solat taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Sebab mungkin konflik kita dengan pasangan kita ini, pertama sekali mungkin kerana apa? Kerana adanya dosa kita dengan Allah SWT. Sebab itu jadi konflik. Tapi apabila masing-masing menjaga batas-batas syariat ya, tak kepada Allah Ta'ala, insya-Allah ya, benda kecil takkan ada masalah, benda masalah besar pun dapat selesaikan. Tapi kalau masing-masing melanggar syariat ya, rumah tangga yang diawali dengan melanggar syariat, lepas kahwin pun melanggar syariat juga, kadang-kadang benda kecil pun boleh bergaduh besar ya. Bukan macam mana Pak? Cerai. Sebab apa? Sebab banyaknya maksiat yang berlaku semasa sebelum atau selepas perkahwinan. Sebab itulah ya, antara
tips utama untuk yang persediaan yang sangat-sangat penting untuk mereka ini semua ni ialah kena jaga ya, jaga batas-batas syariat. Itu pertama ya. Yang kedua ialah kena, itu yang tips utama ya, tips ilmu agama ya, batas persembahkan iman kita. Yang tips kedua ialah kena menuntut ilmu rumah tangga juga lah ya. Tuntut ilmu rumah tangga. Sebab kalau tak ada ilmu rumah tangga ni memang susah. Ada orang yang dia buat April Fool, satu kisah ya, daripada seorang pegawai di pejabat agama dekat saya. Satu orang ni dia buat April Fool kat isteri dia. April Fool talak 3. Dia buat April Fool ya, April Fool dan April Fool. Dia bergurau talak 3. Bila bergurau macam tu, talaknya sah ke tak sah? Yang salah ya. Talaknya bagaimana ya? Ketika awal isteri dia menangis, dia kata tak gurau, tak gurau, dia kata isteri dia ada mungkin ada ilmu agama sikit dia nangis. Jadi dia gurau tak ada masalah. Tapi bila rujuk kepada pejabat agama, dia pula yang menangis. Dia pula menangis. Sebab apa? Sebab kereta nama isteri, rumah nama isteri, apa semua benda atas nama isteri. Ya, semua atas nama isteri, harta semua atas nama isteri. Orang tak menangis dia, ya. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu rumah tangga di situ ya. Lama apa ni? Kita kena tekan break kan? Kalau saya lama tekan break ya. Kadang dia cerita dengan pengalaman dengan studio dia rasa semangat sikit ya. Cerita pengalaman ya. Saya dalam minggu lepas saya jumpa dengan satu ya. 2 minggu lepas saya jumpa dengan satu pesakit ya. Satu pesakit ni dia dah terbawa anak dia dan kena kayak teruk kat badan ya. Kayak campur chicken pox. Satu orang wanita lah, under 17 tahun. Dia jumpa saya, dia cerita kat saya, kata saya ni susah jaga anak sebab saya ni memang dah bercerai dengan suami saya. Dah bercerai ya. Ini saya jaga anak dia, susah nak jaga dia, kata saya nak masuk wad ya. Dan dia beritahu saya, anak dia ni pada asalnya kena kayak dan chicken pox dan merebak ke badan. Saya kata kenapa tak tahu awal apa? Dia kata sebabnya pada pemahaman dia yang penyakit ni memang tak dapat dirawat di hospital. Dia kata kena berubat kampung je. Dan dia kata dia pun nasihat pada nenek dia, daripada mak dia lah nenek budak tu. Bila ada penyakit macam ni ya, antara bahan darah dalam rumah dah tak boleh masak ataupun goreng ya. Sebabnya bila goreng kan, contoh kita goreng ikan kan bila goreng tu letup-letup ikan kan, jadi bila letup-letup yang goreng tu, yang kayak chicken pox pun akan letup-letup juga. Kalau dia duduk dalam serumah ya, kalau duduk rumah sekali, dah kita tak pernah ni tak pernah ya. Dia mungkin bukan pada tempat juga lah ya. Kalau duduk serumah, ada orang kena chicken pox atau kayak dalam rumah tu, tak boleh goreng, kalau goreng meletup. Jadi dah 3 hari ya, tak masak ya, rasa susah juga, rimas ya. Dia pun buat cadangan ya, sebab ni dia dapat nasihat pada mak dia. Dia kata dia suruh anak dia tak apalah, mana masak juga. Dia suruh anak dia duduk kat luar. Duduk kat luar supaya tidak serumah dia pun boleh masak. Duduk dalam rumah tak boleh, takut meletup. Jadi dia duduk kat luar, duduk masak. Dia nampak kesian anak dia. Kesian anak dia duduk kat luar ya. Dia pun tak apalah, bagi masuk dah, biar dia boleh masak kat luar. Duduk rumah flat tingkat atas. Rumah flat kan dekat lorong kecil je, kecil lorong. Dia suruh anak dia masuk, dia masak kat luar supaya tidak ada sekali, supaya tak meletup chicken pox ni. Boleh banyak tak tuan semuanya, dengan heret dapur gas, heret air, dengan baldi yang berskop, dengan mabuk duduk kat rumah flat kat lorong kecil tu, duduk masak kat luar pula. Boleh banyak tak? Jiran-jiran tengok, ya Allah, malunya ya, malu ya. Lepas tu pertama ya, lepas tu dapat nasihat daripada jiran dia. Dia kata kalau penyakit macam ni kan, yang paling caranya ialah pergi ke kuil Hindu dan jumpa dengan Swami Hindu tu. Dia ada mentera dia, baca capi mentera tu, terus sembuh. Dapat nasihat daripada jiran dia ya. Dia pun pergilah dengan nasihat daripada jiran dia, bawa anak dia masuk kereta, pergi cari kuil Hindu tu. Dan alhamdulillah Allah Azim tak jumpa. Mungkin Allah nak jaga iman dia, nak hijab dia tu. Allah Azim tak jumpa, pusing tak jumpa kuih Hindu tu. Sebab tak jumpa kuih Hindu, dia datang ke hospital tak jumpa saya ya. Dan sebab itu dia ya, puan ya.
pada ikut nasihat pada nenek tu daripada mak puan tu, tak apa lagi tapi nampak tak cerdik lah kat situ ya. Sebab kena masak kalau ada rumah flat ya. Tetapi ikut nasihat jiran ya, ikut nasihat jiran yang benda yang rosak tidak sampai kuih Hindu tu, itu memang tak dapat terima. Ikut pertelaran nenek tu tak apalah, mungkin kurang cerdik lah ya. Tapi sampaikan ikut nasihat jiran yang benda yang syirik sampai pergi kuih Hindu tu, nak jumpa dengan suami Hindu tu, nauzubillah, saya kata itu musyrik, itu memang tak dapat terima ya. Nasib baik Allah hijab, tak jumpa kuih Hindu tu. Dan saya nampak kat situ ya, jadi dah nampak dah, dia kata dia bercerita kat social media ya. Mungkin ada faktornya ialah itulah tak jaga benda kurafat rumah tangga ya, tak jaga benda kurafat ya, dan juga tak fokus ke diri sangat ya. Jadi untuk perasaan tu kahwin ni semua ya, iman, ilmu rumah tangga, faktor keuangan juga lah, duit pun kena sedia juga ya. Sebab bagi yang dekat student ni belajar ni, saya tahu ya, ada yang dah mampu dah berkahwin, mungkin dah ada yang berkahwin ya, dan ada yang dah mampu, dan dikatakan kebalikannya tak mampu lagi. Jadi pada yang dah mampu ya, sebab kemampuan ini dibentuk oleh kondisi seseorang. Dia dah mampu, dah ada cara, dah ada keinginan, tak ada masalah, alhamdulillah teruskan. Tapi tak mampu lagi ya, kena bina kemampuan terlebih dahulu ya. Sebab mampu ni faktor keuangan ya, tak semestinya ada kerja tetap ya. Untuk mendapat kemampuan dari faktor keuangan ini, tidak semestinya ada kerja tetap, tetapi kita kena tetap bekerja ya. Sebabnya student dengan main ni sekarang ni ada bisnes online, ada dapat bekerja cash, betul tak? Saya kenal dengan banyak student ya, dapat bekerja cash. Sebab apa? Sebab dia pandai bisnes ya. Jadi takut-takut sini mungkin dah ada yang keinginan untuk berkahwin ya, masa belajar ya. Nak tunggu grad lambat lagi ya. Ada banyak jalan. Cubalah persiapkan diri untuk kemampuan terlebih dahulu. Tuntut ilmu rumah tangga, ilmu agama, dan juga persiapkan kemampuan dari faktor ekonomi terlebih dahulu ya. Banyak caranya, bisnes online, pun nampak ceramah, untuk bagi contoh ada ceramah ulama atau ceramah Azhar kat masjid terdekat ya. Kita bawa buku Azhar, jual kat pintu ya. Banyak pun macam tu ya. Banyak cara sebenarnya, banyak cara. Itulah ya, sedikit sebanyaknya, wallahu a'lam. Jadi terima kasih ucapkan kepada Ustaz menjawab soalan. Okey Ustaz, Ustaz bagi tahu tadi Ustaz dengan Ustazah dah 6 tahun lah. 6 tahun. Saya dah 2 tahun Ustaz. 2 tahun belajar di sini lah. Belum lagi Ustaz. Ceria tu lain. Ceria tu kita teruja, duduk bersama-sama dengan orang hebat kat atas ni. Lepas tu kita rasa teruja sikit. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok bila mana. Okey, kita nak tengok malam ni berapa peratus ni student lelaki dan berapa peratus student perempuan. Nampaknya ramai lelaki lagi kan? Sekejap Okey, jadi kita dah tengok Ustazah. Malam ni kita nak tengok student lelaki ni tak berapa ramai kan? Biasanya kalau mana-mana pun, kalau ni pun student lelaki ni tak tahulah dia hilang di mana kan? Biasanya student perempuan lagi ramai lah. Kita nak tengok sekarang di mana-mana you pun biasanya akan ramai lagi mahasiswa perempuan. Okey, jadi memang ramai itu tak ada nafikan lah. Jadi bila mana timbulnya satu isu lelaki ni bukannya tak nak masuk you, tapi dia bagi peluang. Lelaki ni dia buat benda-benda yang tak luar dulu. Dia yang bagi belajar ni dekat orang perempuan. Tak ada, itu bukan isu dia. Isu dia sekarang ni kita nak tengok bila mana kebahagiaan rumah tangga tu. Bila kita tengok student mahasiswa perempuan ni lebih ramai daripada lelaki, mungkin kita katakan jodoh. Dia berkahwin dengan orang yang mempunyai kerjaya ataupun taraf pendidikan dan rumah tangga itu bergantung kepada sijil ijazah semata-mata.
Adakah bergantung kepada sejenjang rasa keluarga? Maknanya nak kata kalau kita nak rasa bahagia ni, kita perlu kahwin dengan orang yang mempunyai taraf pendidikan yang sangat tinggi. Adakah kita nak cari yang tu juga, dah tak jumpa. Okey. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak bagaimana untuk kita stabilkan penghargaan diri apabila pangkat isteri lebih tinggi daripada suami. Macam saya cakap tadi lah, dia katakan mahasiswa ni keluar, dia mempunyai master contoh. Bila kat luar tu dijodohkan dengan orang kampung saja. Bagaimana kita nak stabilkan penghargaan diri ni kepada suami itu sendiri, ataupun mungkin akan katakan terbalik ke macam mana kan? Okey, bila mana isteri itu mempunyai pangkat ataupun taraf pendidikan yang lebih tinggi. Okey, bisa dengan saya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Cuci bersih ikan bilis. Terima kasih moderator majlis. Sahabat secantikku, Dr. Farhan Hadi. Seterusnya, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada cantik malam ni? Ada cantik? Yes? Ngantuk? Hadirin hadirat, hidup ini dia ada banyak cerita, banyak kisah. Semalam ada forum Al-Quran versus novel ya? Yes, betul ya? Encik nak datang tu. Setiap insan ni dia ada novel hidup dia masing-masing. Semua itu mesti berpandukan Al-Quran. Setiap orang ada skrip hidup dia yang mesti berpandukan Al-Quran. Al-Quran pun ada menceritakan pelbagai skrip kehidupan manusia. Dalam surah At-Tahrim misalnya, ayat 10, 11, 12. Allah ceritakan wanita-wanita dengan pelbagai ujian-ujian hidup yang berbeza. Ada wanita yang Allah bagi suami paling soleh di dunia, suaminya Nabi. Tapi dia pilih untuk kufur kepada Allah, pilih untuk khianat kepada suami. Isteri Nabi Nuh, Nabi Lot, Allah cerita dalam surah At-Tahrim. Akhirnya bila diri sendiri dapatlah suami soleh macam mana pun, diri tak sayang Allah, diri pilih untuk kufur, untuk tak beriman, tak selamat kita. Ya? Ada kisah yang lain. Diceritakan ada seorang wanita, Allah uji, dapat suami sezalim suami dalam dunia. Siapa? Asyah dapat Fir'aun. Tapi sebab dia pilih untuk agungkan Allah dalam hidup dia, dia pilih jalan Nabi Musa sebagai perjuangan hidup dia, selamat dia. Ada kisah yang lain ni. Ada wanita tak dapat suami pun. Siapa? Maryam. Walaupun tak dapat suami ujian hidup dia, tapi dia tetap jadi wanita yang VIP dalam syurga. Dan dalam surah At-Tahrim juga, para isteri Nabi, walaupun dapat suami yang paling sempurna dalam dunia, tapi mereka tetap diingatkan dengan ancaman-ancaman yang keras oleh Allah. Kalau kamu yang buat keji, azab bagi kamu 2 kali ganda. Allah sebut dalam surah At-Tahrim. Maksudnya di sini, ujian hidup kita, suami soleh ke, isteri tak solehah ke, apa saja yang menguji hidup kita. Kalau diri kita sendiri tak pilih untuk islah, untuk jadi baik, untuk jadi orang yang berperanan, bertanggungjawab, kita tak akan selamat. Syurga neraka kita tak semata-mata ditentukan oleh bagaimana pasangan kita itu. Walaupun kebanyakannya biasanya Allah sebut yang baik akan dapat yang baik, tapi kisah hidup, novel hidup manusia pelbagai. Pelbagai. Quran ceritakan
Jadi hadirin hadirat, bila isteri ramai diabetes, ya, ataupun wanita ini ramai diabetes, sebenarnya kalau ikut statistik yang moderator, statistik dunia, lelaki hari ini lebih ramai daripada perempuan. Dekat statistik dunia dan dekat Malaysia pun, lelaki sebenarnya lebih ramai dekat Malaysia ini berbanding perempuan. Dia dekat nak sama. Perempuan lebih kurang sebahagian 49.6. Lebih kurang. Lelaki lebih sikit sebenarnya. Jadi nanti adik nikah, suami kata, saya nak nikah lagi sebab nak bela perempuan ramai sekarang ni. Tahu kat IPT ramai kan? Tunjuk statistik kat dia. Jangan nak tipu, saya baca IPT. Ya, saya tahu baca statistik. Itu kelebihan beritahu saya IPT. Dia sikit. Dia tak mudah kena tipu. Ya? Gelap moderator. Okey. Jadi yang saya menekan sekalian, wanita bila syukur adik, sebenarnya dia akan lebih membahagiakan seorang suami. Sebab wanita yang syukur dia ada ilmu dalam hidup dia. Ilmu itu yang memandu hidup dia untuk taat pada Allah dan Nabi. Ilmu itu yang akan menjadikan dia seorang ibu yang ada vision dan mission untuk anak-anak dia. Kalau statistik kat Selangor adik tengok kebanyakan anak-anak yang ada masalah gejala sosial adalah anak-anak yang mak dia kerja suri rumah, tak ada pendidikan. Kita ingat macam bagus kan? Air tangan ibu yang didik anak sendiri. Tapi bila mak tak ada pendidikan, dia didik anak tayang TV setiap masa. Dia pun asyik leka dengan cerita-cerita sinetron, cerita Korea. Tak ada ilmu pasal pendidikan, tak ada pendedahan dekat luar. Jadi anak pun terdidik dengan cerita-cerita dalam TV. Ya? Yang tak baik untuk dia. Jadi bahaya kalau tak ada ilmu. Nabi SAW adik, satu contoh yang tak ada tandingan dalam dunia. Bila Islam itu diutuskan kepada baginda angkat martabat wanita. Isteri-isteri baginda diangkat tahap intelektual dia. Jadi wanita-wanita yang bertaraf. Kalau nak bagi taraf sekarang ni profesor tak cukup. Dia kena tinggi lagi, pun tak cukup. Dia menjadi fuqaha Madinah terbilang yang menjadi rujukan ramai lelaki ketika itu. Aisyah, Ummu Salamah, bukan calon-calon wanita. Hafsah, cendekiawan, wanita hebat. Nabi angkat. Nabi biasakan wanita ni yang sebelum tu kan, sebab dihinakan dari kecil apa semua. Yang kita pun malas nak belajar, banyak buta huruf. Tapi bila Nabi angkat, mereka terbiasa dengan aktiviti keilmuan. Sampailah zaman berganti zaman, wanita jadi cinta sangat pada ilmu. Hingga lahirlah tokoh-tokoh hadis seperti Karimah binti Ahmad Al-Marwaziyah. Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahihul Bukhari, sangat memuliakan nama Karimah ini sebagai gurunya dalam bidang hadis. Periwayat hadis Sahih Bukhari yang sangat terkenal. Ya, sebab tadi diangkat intelektual. Jadi wanita bila ada sijil ijazah, adik jangan pandang negatif saja. Nanti dia tak akan dihormat. Kalau dia tak akan dihormat, maksudnya ilmu dia tak tinggi lagi lah tu. Kalau ilmu dia tinggi, dia akan tahu Quran ajar dia. Suami tetap ketua dalam keluarga. Kita jadilah profesor ke apa ke, suami ketua dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tafsir kepada ayat tu, ia merujuk kepada kepimpinan keluarga. Sebab apa? Sebab sambungan lepas tu Allah dah pilihkan siap-siap. Bima faddalallah. Dan sebab mereka menafkahkan sebahagian harta mereka. Bila ada urusan nafkah, urusan kepimpinan tu lebih kepada merujuk dalam kepimpinan keluarga. Di luar kepimpinan keluarga, kepimpinan organisasi yang saya kata, ketua sebuah syarikat ataupun gubernur bank negara, siapa lebih layak untuk jadi? Ataupun MP, siapa lebih layak untuk jadi? YB ke adun ke? Dalam hal ini, kepimpinan dia tak melihat kepada gender dalam Islam. Dia melihat kepada merit, kelayakan. Siapa lebih cerdik? Siapa lebih pakar? Siapa lebih berkredibiliti untuk jadi pemimpin? Jadi subhanallah, Islam memberi ruang untuk seseorang mengangkat tahap intelektual dia ke tahap yang paling tinggi. Bila paling tinggi, paling kenal ilahi. Penting memberi ijazah ini.
Ya, penting rupanya kita sentiasa, walaupun dah habis PhD ke apa ke, walaupun tak ambil pun PhD, di tahap apa pun kita tak belajar sekalipun di IPT, cinta pada ilmu tu penting untuk wujudkan diri yang bahagia dan keluarga yang bahagia. Saya nak tunjukkan satu video, ya, sebab tadi Dr. Farhan cerita kisah-kisah nostalgia dulu. Saya pun jadi terkenang balik, ya. Kisah nostalgia, jadi nak kongsi juga satu video nostalgia. Video ni. Okey, jumpa ke? Yang kat buka tadi, ke dah pangkah lah. Ada kat bawah. Okey, Kak pergi sekejap. Boleh kata? Nah, sembang dah dulu. Boleh cuba. Okey, saya akan jadi ahli panel yang ketiga. Tak izin tak Ustaz? Okey, minta maaf sebab ada sedikit masalah teknikal. Video tentang apa Ustaz? Rahsia ke Ustaz? Rahsia. Tunggu kejap lagi ya. Okey, ini dia. Okey, saksikan video Syaitan Ikhlas. Mungkin ada satu perkara yang boleh beri manfaat untuk kalian, mudah-mudahan. Start awal balik. Harap semua dapat bersabar.
Sebelum adik nak bergelar Raja Sehari, siapkan dulu Raja, R-A-J-A. R untuk roh. Macam yang Dr. Farhan sebut tadi, iman. Ya? Roh, kena cakap Al-Quran, jaga solat. Itu yang kita nak terapkan dalam keluarga, dalam pimpinan dengan anak-anak nanti. Ya? Roh. A untuk akal, intellectual. Belajar sungguh-sungguh. Akal yang biasa dilatih untuk tajam sebab study, sebab buat kiraan-kiraan math, sebab fikir teori-teori sains yang payah-payah, sebab itu, sebab ini. Akal itulah yang nanti akan sangat membantu adik menemui banyak solusi-solusi bila ada sebarang masalah dalam rumah tangga. Akal. J untuk jasad. Jasad kena cantik, jasad kena sihat, jasad kena aktif, jasad kena rasak, jasad itu kena bagi tarbiyah sikit kepadanya. Ya, jasad. Pernah Nabi sebut kepada Usama, ya, dalam satu hadis riwayat Ahmad, andai Usama ini wanita, niscaya aku akan beri perhiasan, ya, kepada pakaiannya, kepada wajahnya, supaya ramai peminangnya. Nabi yang sebut. Baca lagi hadis ini dalam buku Tahrirul Mar'ah fi Asri Ar-Risalah, kebebasan wanita pada zaman Nabi, zaman Risalah, ya. Seterusnya A untuk akhlak. Akhlak yang suka senyum, bagi memaafkan, punya minta maaf, penting tu, ya, untuk bina nanti rumah tangga yang bahagia, yang sejahtera. Akhir kata, untuk soalan pertama, adik doakan akak sekarang nak sambung lagi sikit ijazah akak. Bila kena sambung separuh PhD, tapi tersekat sebab akak tumpukan sebarkan bahan resources bagi fokus kepada pendidikan. Okey, jadi itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Perdana ya untuk soalan yang betul baik sekali. Jadi adik-adik di sini muslimat dirahmati Allah sekalian. Ya, kita kadang-kadang kita tengok jemputan akad kahwin kan, pernah tengok punya ayat-ayat dia tu, ya. Seteguh ikatan cinta Yusuf dengan Zulaikha. Nah tak ya? Ya, tengok. Seteguh ikatan cinta Yusuf dengan Zulaikha. Sedangkan perkahwinan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu benda tak sahih. Quran pun tak sebut pun nama Zulaikha, ya. Hadis sahih pun tak disebut tentang perkahwinan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dan kalau kita ambil betul-betul ikhtibar antara kisah Nabi Yusuf ini ialah kisah mujahadah Nabi Yusuf. Itu yang lebih memberi, lebih patut untuk kita ambil iktibar. Bagaimana mujahadah Nabi Yusuf menentang hawa nafsu. Dan kita tahu kisah Nabi Yusuf kan, Al-Quran dari surah Yusuf kan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haysalat. Dan wanita itu cuba kepada Nabi Yusuf masuk bilik, qalat haysalat, ya, qalat haysalat, marilah sini, mari sayang, contohlah ya, kurang ya. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah, ya, dia berkata, aku berlindung atas nama Allah, ya, aku berlindung atas nama Allah. Itu yang patut kita ambil iktibar, mujahadah Nabi Yusuf. Subhanallah, ya. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi kondisi antara individu tak sama, ya. Ada setengah orang tu dia cepat sangat jatuh cinta, ya. Tengok orang tu, nah, teronina, ya, cepat sangat. Dan ada setengah orang tu dia hati dia ni memang keras sikit, ya. Payah jatuh cinta, ya. Kalau yang keras gini mungkin tak apa kita bincang kemudian, ya. Tapi lama-lama dah jatuh cinta juga boleh normal, ya. Tapi masalahnya bagi setengah orang ni yang cepat sangat. Kau tengok seorang tu dia cepat jatuh cinta dan katakan ada respon positif, dia jadi macam, ya, sampai perasaan tu membuat-buat, ya, membuat perasaan, ya. Dan sampai kadang-kadang tu bila masuk zaman kuliah kan saya tengok orang tu je. Duduk zaman kuliah, tengok sebelah. Tengok lagi. Cepat ke depan, tengok lagi. Tak sampai 5 minit, bangun duduk pergi tandas. Bangun pusing, sekejap berhenti. Pergi tandas, ya. Masuk nak duduk, tengok lagi, ya. Nafsu membuat-buat, ya. Sedangkan perasaan cinta ini normal. Satu fitrah perasaan cinta ini, tapi bila kita tak jaga betul-betul, ya, tak uruskan betul-betul, boleh menjadi fitnah, ya. Jadi, ya, tuan-tuan, ya, muslimin muslimat dan puan-puan sekalian, ya. Jadi untuk kita menjaga perasaan yang membuat-buat tu kan,
Panadol terhadap perasaan cinta buah-buah ni? Apa dia? Panadol ya, ataupun ubat dia lah ya. Apa dia ya? Jatuh cinta sangat-sangat membuah-buah ya. Sampaikan subhanallah ya, baca buku pun nampak muka dia tidur ya. Tidur, baring tu tengok kipas dia nak tidur, nampak kipas dia tu nampak muka dia. Dia berpusing kat kipas. Ya. Apa dia kata? Nombor 1 Panadol dia. Ya, tahu tak? Kahwin lah. Dapat saja nikah itu ubat dia nombor 1 ya. Sebabnya saya terbaca satu kajian yang dibuat seorang doktor pakar daripada Mesir yang bernama Dr. Mustafa Ali. Dia membuat kajian tentang sebab Dr. Mustafa Ali ini seorang pakar psikiatri, pakar mental. Dia membuat kajian terhadap pesakit-pesakit mental ini dengan orang remaja kaitan. Dan dia mendapati bahawa banyak ya pesakit-pesakit mental ini terkena di kalangan orang-orang bujang tak kahwin. Ya. Maka dia buat kesimpulan bahawa yang berkahwin ini dapat meredakan ataupun dapat mengelakkan risiko untuk terkena penyakit mental dan juga penyakit fisik yang lain. Maksudnya dengan berkahwin ini pertama dapat mengubat, dapat mencegah penyakit mental dan sebagainya, dan juga dapat mencegah penyakit-penyakit fisik yang lain seperti yang lain ya. Dia buat kesimpulan. Sebab itulah saya bila berkahwin ni, sebelum kahwin kecil je badannya, kecil ya. Ya, berat, lebih kurang 50 kilo ya. Tapi lepas kahwin ni sihat dia macam tu. Dia macam sihat ya. Tapi kalau ada orang pergi Birmingham tu, saya rasa mungkin saya tak sihat, dia kecil balik. Mungkin lah ya. Sebab ada orang pergi Birmingham kan, di sana 3 tahun ya. Daripada tak kecil, besar sihat. Tak ada orang sekejap 3 tahun, kecil balik kan. Tak sihat ya. Saya pernah jumpa dekat klinik saja seorang lelaki usia dalam 40 tahun lebih ya. Dia datang dengan keadaan yang diterpa penyakit yang dalam jangka masa singkat banyak penyakit datang. Dia sebab pelbagai penyakit. Pertama daripada penyakit vertigo, pusing ya. Selepas itu penyakit janda manis ya. Jantung, darah tinggi, kencing manis sekaligus serentak datang ya. Janda manis ya. Jantung, darah tinggi, kencing manis serentak datang. Sedangkan dia kata sahaja tahun lepas sihat, saya membuat permasalahan kesihatan, sihat tak ada masalah. Tapi kenapa tiba-tiba tahun ini sekaligus penyakit datang serentak? Dan bila kita tanya pada dia rupanya dia baru bercerai dengan isteri dia. Sebelum bercerai sihat dia, tapi lepas bercerai dia pula jadi janda. Ya, dan janda manis ya. Jantung dan kencing manis ya. Antara kuncinya ialah bisa bincang dengan pakar sebab penyakit ini. Yang pasal ini sudah jumpa ada pakar, saya bincang dengan mungkin antara faktor adalah masalah psikologi. Lepas bercerai aja banyak penyakit fizikal datang. Jadi untuk sihat ya, untuk mencegah penyakit mental dan juga penyakit risiko terkena penyakit fizikal ini, hendaknya berkahwin ya. Dapat rezeki nikah ya. Bagi yang mampu ya. Jadi bagi yang tak mampu masalahnya, dan saya rasa mungkin sebahagian besar saya tak mampu lagi ya, sebahagian besar tak mampu lagi, mampu alhamdulillah ya. Sebahagian tak mampu lagi, sebahagian besarnya bagaimana untuk meredakan proses yang membuat dalam dada. Ada beberapa cara ya. Antara sekali ialah testing. Antara cara pertama ialah ya, kerapkan bersukan. Banyakkan bersukan ya, sebab bersukan ni dan pasti kita sukan tu kita bersukan dengan kawan kita ramai yang lain. Bukan bersukan seorang-seorang. Ya. Kalau kita bersukan seorang-seorang sebagai contoh jogging seorang, kita kan perasaan tu akan makin banyak. Telinga-telinga kat dia. Cubalah sertai sukan yang boleh melibatkan kita bersama dengan kawan kita ni. Sebagai contoh main bola ya. Main bola lari semi kuah dan sebagainya. Maghrib berhenti, solat maghrib sebagai isyak, setelah isi kita berhenti dah penat dah. Letak ke atas bangka tak sempat, nampak bayangan dia pun dah tidur dah sebab penat. Ini tak ada cadangan daripada pakar psikologi ya. Esok sama juga, bersukan lagi. Bersukan ramai, bercampur kawan-kawan kita berpenuh apa semua lari sini kan, kita akan dapat menepis sedikit yang gejolak perasaan tersebut. Bila malam tak sempat angau, penat tidur dah. Dan apabila benda berlarut dalam lama kan, dalam dapat mengatasi perasaan yang kuat tu. Itu pertama ya.
Yang kedua antara tips daripada Nabi ya. Sepatutnya yang pertama ya, terlupa tertinggal ya. Antara Nabi cadangkan kat sini ialah ya, dan satu hadis Nabi sebut, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang muda, sekiranya kamu sudah ada al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan secara menyeluruh, kata ulama ya. Kemampuan dari segi faktor ilmu agama, ilmu rumah tangga, kesehatan fizikal dan faktor ekonomi, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Dan akhirnya yang hadis tersebut kata, kalau tak mampu, apa dia? Berpuasa ya. Berpuasa sebab kan kita nilai, kita lihat puasa dari segi nilai biologi ini, memang puasa ini memang dapat memberikan satu kekuatan cukup hebat, cukup luar biasa. Ya, sebabnya kata pakai psikologi dan pakai perubatan ya. Secara umumnya bila kita puasa, perut kita lapar, nafsu akan kenyang, tak nak lagi lah. Tapi bila perut kenyang, nafsu tak lapar. Nafsu rasa nak, dia nafsu lapar ya. Tapi bila perut lapar, nafsu kenyang, cukup dah, cukup. Itu cara kesimpulan lah ya. Itu kedua ya. Pertama puasa, kedua bersukan, ketiga perbanyakkan zikir. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya bertajuk Majmu' Fatwa, macam tu lah ya. Dia kata antara satu zikir yang sangat penting untuk kita meringankan beban perasaan kita ialah satu zikir berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, satu zikir disebut oleh Ibnu Taimiyah ya, untuk kita meredakan perasaan kita, beban perasaan kita sampai kita Allah Taala kurniakan kepada mereka. Kat sini saya sebutkan ada pernah dengar kisah tentang Abu Bakar Al-Mis. Pernah dengar tak? Ya, kisah mereka yang menolak maksiat kerana takkan Allah Subhanahu Taala. Ganjaran mereka cukup besar. Pertama ialah kisah tentang seorang pemuda bernama Abu Bakar Al-Mis. Al-Mis ini dalam bahasa Arab bermaksud minyak wangi. Betul sahaja ya? Minyak wangi, Al-Miski, minyak wangi ya. Seorang pemuda bernama Abu Bakar. Dia ni Allah Taala kurniakan wajah tampan, handsome macam awak lah ya. Handsome ni nampak macam ni ya, yang main ni handsome dia. Maka ada seorang wanita yang kurang baik ya. Jadi dia pindah kepada Abu Bakar Al-Misri. Dan Abu Bakar ini dia, nama Abu Bakar ni dia kerja, dia menjual barangan. Dia jaga seluruh kampung. Kisah disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Radul Muhibbin ya. Dia masa dia jual barang tu, dan wanita ini dia dapat perancangan jahat. Dia nak ajak Abu Bakar ini untuk masuk ke bilik rumah dia untuk buat maksiat dengan dia. Sebab dia jatuh cinta dengan Abu Bakar. Maka dia umpan ya. Bila Abu Bakar ke rumah dia, dipanggil. Nak tengok barang yang dia jual tu. Dia umpan ya, masuk ke dalam rumah dia cepat-cepat kunci pintu. Maka dia ajak buat maksiat. Dia kata, kalau kamu tak nak, aku akan mencuri panggil orang kampung, kata kamu mencoba masuk rumah aku, ya, aku akan tuduh kamu cuba untuk buat benda tak baik kat aku. Kamu tentu sekali kena hukum. Maka baik kamu nak. Ya. Maka Abu Bakar ini sangat beriman. Ya. Dia takut. Ya. Kalau orang kita yang kebanyakan memang terima dah. Orang umpam macam tu kan. Orang tak umpam pun cari lagi. Jadi kata Abu Bakar, kalau dia tolak kan, nanti kan kita kena fitnah. Perempuan yang menjerit, panggil orang kampung, difitnah oleh perempuan tu nak buat benda tak baik kat perempuan tu. Maka dia kata tak apa, tunggu sekejap ya. Aku nak pergi sakit perut ni, nak pergi buang air terlebih dahulu. Kata wanita tu tak apa, pergi, tunggu sekejap ya. Dia pergi tandas, dia dapat satu idea. Dia buang najis, ya. Dia dah ambil najis tu, lomong kat mana dia. Lomong pada muka, tangan, kaki sebagainya, dia pergi kat perempuan tu. Jom sekarang. Perempuan tengok dia orang penuh najis ni, tak nak dah ya. Terkejut dia, najis busuk sangat kat muka, kaki dan sebagainya. Busuk. Tak mau. Orang gila kamu ni. Halau keluar. Dia sanggup mencemari badan dia dengan najis manusia, semata-mata untuk menolak maksiat. Ya. Hebatnya iman Abu Bakar ini. Dia pun keluar daripada rumah tu, dan Allah izin daripada hari itu, berkeluar pada hari itu pada berbau wangi. Wangi sekali badan dia. Dengan sebab dia sanggup melubrurkan najis pada badan dia, semata-mata untuk menolak maksiat dengan wanita tersebut. Sampaikan dia mati ya. Dia mati, kuku berwangi lagi. Sebab tu dekat
lekat nama dia tu Abu Bakar Al-Mis, Abu Bakar minyak wangi. Itu kisah pertama ya, orang mujahadah. Ada satu kisah yang kedua ya. Panjang beritekan kerik ya. Kisah kedua saya rasa kat sini mungkin ada pernah dengar tentang kisah Sayyidina Umar bercakap dengan orang penghuni kubur ya. Tak, saya ada dua kisah. Dua kisah Sayyidina Umar bercakap dengan penghuni kubur ya. Dan satu kisah ini tentang seorang pemuda yang juga yang mujahadah, yang menolak maksiat kerana takkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kisahnya pemuda ini satu hari dia berjumpa dengan seorang wanita yang cantik. Pemuda ni jumpa dengan wanita yang cantik, dia ikut wanita ni. Ikut wanita ni sampai ke rumah ya. Sebab godaan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Sampai ke rumah ni wanita ni perasan dia ikut dia. Maka kata wanita ni dia perasan bila dia perasan ikut dia, baca satu ayat daripada surah Al-A'raf ayat ke-201. Dia kata innal ladzina taqaw idza massahum innal ladzina taqaw idza massahum. Kita maksud ayat ni tapi yang maksudnya orang yang beriman apabila mendapat bisikan syaitan ya, fadakkaru maka dia akan segera mengingatkan Allah Taala. Orang beriman apabila mendapat bisikan kena bisikan syaitan dia akan cepat-cepat ingat kepada Allah Taala. Maka pemuda ini mendengar ayat Quran tersebut dia cepat-cepat takut sampai Allah Taala sampai pingsan. Dia pingsan. Lepas orang ramai nampak dia, orang musuh bawa balik ke rumah dia, orang tepuk-tepuk pipi sebagainya, si bahaya sebagainya, dia sedar balik. Orang pun dia, apa berlaku sebenarnya? Apa berlaku? Dia pun cerita. Dia mula dengan cerita, akhirnya dia orang pujuk-pujuk dia cerita balik ya. Dia kata pada asalnya dia ikut seorang wanita ini, dan bila dia baca surah Al-A'raf yang ke-201 tu, orang beriman mendengar dia mendapat bisikan syaitan cepat-cepat ingatkan Allah. Dia takut sangat. Dia takut sampai Allah Taala, dia sampai dia mati lepas itu. Tak lama lepas itu mati. Takut dengan Allah Taala. Dan bila mati, orang kebumikan dia ke bumi. Dan kisah tersebar. Akhirnya sampai kepada Sayyidina Umar. Pada masa itu Sayyidina Umar dia jadi khalifah ya. Bila Sayyidina Umar dengar, dia kata, kenapa kamu tak beritahu aku tentang kisah ini awal-awal? Maka saya pun minta sahabat orang ramai tunjuk kat mana kubur pemuda ni. Dia pergi ke kubur pemuda ni, dia kata, dan bagi mereka yang takutkan Allah akan mendapat 2 syurga. Ya. Bagi mereka yang takutkan Allah ya, surah Al-Rahman ayat 46 ya. Faman khafa maqama rabbih jannatain. Bagi mereka yang takutkan Allah Taala akan mendapat 2 syurga. Saya nak sebut kat situ. Dan terdengar jawapan yang pemuda yang dalam penghuni kubur tadi itu, aku telah mendapat 2 syurga tersebut. Subhanallah ya. Hebat yang mujahadah. Dan ini kisah mereka yang mujahadah berlaku nafsu ini. Kurniaan ganjarannya Allah memberikan hebat sekali. Ya, banyak kisah. Saya rasa tuan-tuan semua boleh tengok ya, kisah-kisah ya, kisah-kisah orang hebat, para salafus saleh yang menolak hawa nafsu. Yang mujahadah menolak hawa nafsu ini, ganjaran mereka dapat itu besar sekali. Jadi kat sini ya, adik-adik muslim kat sini mungkin ada yang kena border ataupun orang hantar WhatsApp, hantar email, hantar SMS ya, ajak dating ya. Kita ada peluang tak? Tapi kerana sakit Allah Taala, takut untuk pergi dan tidak sebagainya, takut dan dia takut lalu terjadi maksiat ya. Ini semua takut mukadimah kepada maksiat, takut. Kita menolak semata-mata kerana takut Allah Taala, insya-Allah ya, ganjarannya besar sekali subhanallah ya. Mungkin kita boleh dapat jannatain ya. 2 syurga yang Allah Taala sebutkan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz atas jawapan yang sungguh panjang lebar tadi. Okey, saya teringat satu cerita bila kita ni mahasiswa ni ada yang duduk asrama, ada yang duduk luar, ada yang duduk rumah sewa. Jadi bila duduk rumah sewa ni, biasalah bila airnya satu je. Jadinya kat situ kita cerita pasal apa orang yang membuat buah ni nak kahwin ni semua. Mungkin dia terlampau rindu kot. Sampai dekat dalam bilik air pun dia menyanyi. Menyanyi. Kita dia nyanyi apa? Dia nyanyi sikit lah. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu. Tulisan
saksikan hadirmu, hanyalah kau gadis pilihanku. Orang yang nyanyi tadi dia hantar mesej kat saya, dia punya lirik lagu tu. Lepas tu jadi bila dah nyanyi tu orang luar pun bising lah. Mak kata kalau nak kahwin pergilah kahwin, jangan sampai kita ni terkorban nak main lagi ni. Okey, jadi tadi Ustazah dia main pantun awal tadi, dia bilis-biliskan saya. Ikan bilis, terima kasih moderator pengurusi majlis. Okey, ini saya ada pantun juga ni. Tapi tak adalah, kita sahabat Ustazah kita biasa-biasa je. Kembang melur di taman indah, kembang melati layu tiada. Hasrat hati ingin menikah, apakan daya duit tak ada. Okey, jadi Ustazah, untuk soalan yang seterusnya kita nak tanya Ustazah lah. Bisa hasrat hati tu nak menikah, apakan daya duit tak ada kan? Okey, jadi boleh Ustazah nyatakan kat sini langkah yang terbaik untuk kita mendapatkan dalam pada masa yang sama kita mengejar sijil ijazah itu dan menggenggam sijil ijazah itu dan juga dalam pada masa yang sama mendapatkan sijil nikah itu. InsyaAllah. Ikan you bulan Mac. Thank you Very much. Terima kasih saudara moderator. Hadirin hadirat yang saya muliakan, semua orang fitrahnya nak bernikah. Bernikah itu satu perkara yang mulia. Belajar itu pun satu perkara yang mulia. Kalau boleh kita nak belajar yang high class, jadi kita kena ada strategi. Agak kongsikan dalam buku Aku Ada Wali bagaimana kita meletakkan strategi supaya semua yang kita impikan itu berada dalam kondisi yang terbaik. Strateginya adalah strategi 3P. P yang pertama, pause. Klik butang pause dekat medan. Tengok tujuan hidup kita apa. Pernikahan itu keperluan hidup, tapi tujuan hidupnya apa? Nak dapat Allah. Maka jalan ke arah pernikahan itu betul tak betul kita selalu ini? Adakah kita pilih jalan yang makin lupa ke Allah, makin konkret dengan Allah, makin dekat dengan jalan-jalan zina? Kita pause, muhasabah, ya? Lepas itu purity, P kedua. Purity kita sekarang apa? Siapkan kemampuan. Makin cepat siap, cepat matang, cepat nikah. P yang ketiga, pergi. Pergi menikah. Jangan bagaimana Nabi dan para sahabat memberi contoh yang sangat indah dalam sirah. Ya? Adik yang tak muliakan, bayangkan si kecil agak ni, umur 3 tahun ni. Cuba tengok ke depan ni. Agak. Bayangkan dia balik sekolah tadika, tiba-tiba bagi tahu dekat akak, Umi, Tarfina dah bertunang tadi. Apa perasaan akak? Dia rasa tak perasaan akak? Anak yang kita jaga, kita sayang, kita belayan, tiba balik bagi tahu dah bertunang. Pada ni tak mustahil adik. Sebab masa nak cina nak kawan-kawan dengan anak akak kan. Akak tengok ada seorang budak ni 6 tahun. Dia tanya kepada Al-Hawrak Maksurah, anak akak sekarang 5 tahun, masa tu umur dia 4 tahun. Dia tanya, dia kata, Kak Hawrak, nanti kan kalau ada anak nanti, anak Kak Hawrak tu nak bagi nama apa? Dia tanya pasal anak lah. Hebat je orang zaman sekarang ya. Begitu juga perasaan mak, ayah, adik-adik. Yang mana mereka ini jaga adik dari kecil. Ya, 20 tahun mungkin dia jaga adik. Ya, tiba-tiba adik baru kenal orang 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Dia balik rumah beritahu, Mak, saya dah berjanji dengan si dia. Saya dah bertunang lah kiranya. Apa perasaan dia? Mawar ini ibarat bunga-bunga di taman. Dia ada tuan dia, penjaga dia. Kalau adik nak petik, minta elok-elok dengan tuan dia. Itulah mesej Aku Ada Wali. Sebab yang ditunjukkan dalam sirah, ini P ketiga ya. Bila dia nak nyatakan hasrat nak menikah, cara pertama yang Nabi buat, Nabi bila nak nikah dengan Aisyah, sebab dapat mimpi banyak kali, malaikat Jibril turun bawa selendang sutera. Nabi bilik nampak Aisyah banyak kali. Nabi kata kalau ini dari Allah, nanti Allah akan mudahkan.
Dia tengok betul, Allah mudahkan. Adalah seorang sahabiah tanya Nabi, Khadijah dah lama tak nak nikah ke? Ya, Nabi kata ada calon ke? Nabi pendekkan cerita, akhirnya Nabi pun nak nikah lah dengan Aisyah. Ya, nak nikah, Nabi gunakan orang tengahnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Nabi beritahu wali, lepas tu wali pun sampaikan kepada Aisyah. Cara pertama. Cara kedua, kalau adik tak nak guna orang tengah tu wali, boleh gunakan orang tengah yang bukan wali. Contohnya bila Nabi nak pinang Ummu Salamah, Nabi gunakan orang tengahnya Al-Hatib bin Abi Balta'ah. Cara ketiga, bukan lelaki saja boleh pilih perempuan. Perempuan pun boleh pilih lelaki. Khadijah, dia berkenan sendiri dekat pekerja dia. Tapi dia rasional. Dia tak mudah terpedaya dengan cinta pandang pertama. Yang terlihat di mata menjadi indah. Kat belakang kita tak tahu. Jadi dia guna keadaan yang sangat bijaksana, dia merisik. Dia suruh Maisarah pergi ikut Muhammad ni. Betul tak betulnya ini seorang yang ambil Umar yang pergi tawarkan Hafsah ini mula-mula kepada Uthman. Uthman ketika itu baru kematian puteri Nabi. Kan dia ada gelaran Zulnurain, ya, yang memiliki 2 bidadari, 2 penghias mata macam tu lah, ya, dikurang, iaitu puteri-puteri Nabi. Dia nikah seorang demi seorang. Seorang mati, dia tak nak bersama-sama dulu, dia sedih, ya. Lepas tu Umar pun tawarkan Hafsah yang kebetulan janda, Uthman reject. Lepas tu ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam je, ya. Rupanya Abu Bakar simpan rahsia Nabi. Nabi nak nikah dengan Hafsah sebab intelektual dia, kemampuan dia untuk jadi guru kepada umat terselah. Di saat wanita ramai berhuruf ketika itu, Hafsah antara wanita yang celik huruf, ya, yang pandai, yang bijak, yang intelektual. Sijil ijazah dia tinggi ketika itu. Sebab tu berkredibiliti untuk jadi salah seorang ummahatul mukminin. Cara yang keempat. Cara kelima, adik boleh gunakan orang yang berpengaruh di kawasan adik untuk pilihkan siapa-siapa yang baik untuk adik. Kat sini ada lecturer mungkin, ada siapa-siapa lah, ya. Ada YB ke, Adun ke. Minta dia tolong cari. Dia mesti ada link orang baik-baik. Cara yang keenam, minta orang berpengaruh itu tolong pindahkan orang yang adik minat. Ini berlaku dalam sirah. Bila seorang wanita, dia datang tawarkan diri pada Nabi, Nabi tengok atas bawah, Nabi tak berkenan. Sadalah sahabat yang berkenan kat perempuan tu, dia minta Nabi tolong cadangkan dia kepada wanita, ya. Ada juga yang minta Nabi tolong carikan untuk dia, pun ada. Fatimah binti Qais, bila dipinang oleh Muawiyah dan juga Abu Jahal, Fatimah pergi tanya Nabi, minta cadangan Nabi. Nabi kata tak payahlah dua-dua ni. Abu Jahal tongkat sana macam ni. Ada banyak kata suka pukul, suka macam pukul nak pukul. Ada banyak kata dia suka berjalan. Tahu buat anak je, nanti tak tahu nak didik anak. Sebab asyik jalan aje. Riwayat, ya, katakan macam-macam lah tafsiran tentang tongkat sana macam ni. Nabi kata Muawiyah tak ada duit sangat, miskin, tak payah dua-dua ni. Nabi kata nikah dengan Usamah binti Zaid. Fatimah binti Qais ikut cadangan Nabi. Sebab orang baik yang cadang, ya, orang baik juga, dia nikah bahagia, Masya Allah. Jadi rupanya Islam memahami kondisi individu yang berbeza-beza, ya, dan menyediakan cara-cara, kaedah-kaedah yang berbeza. Ibarat satu formasi yang sempurna, dalam tu ada pelbagai jenis ubat yang boleh kita ambil sebagai cara yang terbaik untuk kita, ya. Jadi kesimpulan untuk soalan ini, terpulanglah kepada adik-adik. Nak nikah masa belajar ke? Nak nikah lepas belajar ke? Terpulang. Yang penting adik perlu lalui step pause, purity. Adik dah siapkan diri, ya. Lepas tu adik pergilah berusaha untuk bernikah. Jangan lupa istikharah dan istisyarah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustazah. Okey, saya dah tak nyanyi setengah pantun lagi lah. Penat. Okey, jadi dengan kalau rasa nak kahwin sangat tu, cubalah ikut step-step tu semua. Jangan cross. Ikut step. Jangan terus pergi mana-mana rasa nak ajak
Okey, insya-Allah kita cuba ikut apa yang syariat Islam anjurkan kepada kita. Okey, jadi kita sekarang dah masuk kepada pusingan yang ketiga. Pusingan ketiga ni sesi Q&A lah. Jadi kepada siapa-siapa yang boleh nak tanya soalan aja. Okey, jadi kita bukalah. Kita buka soalan daripada mahasiswa sekalian, mahasiswa dan mahasiswa. Yang pertama dia tanya apakah cara yang terbaik untuk kita menolak pinangan? Lah kenapa dia tolak? Lagi-lagi pinangan itu datang dari kawan baik ayah. Dia kata tahu lah ini. Nombor ni saya tak tahu kepada siapa, tapi dia tanya macam tu. Bagaimana cara yang terbaik untuk menolak pinangan? Mungkin dia tak bersedia lagi tu lah. Okey, lepas tu yang soalan kedua ni. Okey, soalan kedua ni dia ada cerita sikit lah. Mana benda peristiwa ni berlaku di, kisah benar berlaku di UKM. Di mana waktu tu dua-dua ni orang yang sifah. Maknanya kita katakan dua-dua ni orang yang baik lah. Lelaki dan perempuan tu. Tapi bila kita katakan perkahwinan itu sepatutnya diumumkan supaya orang tahu, supaya kita supaya benda tak jadi kita tenang. Tapi orang tak tahu pun bahawa yang si A dengan si B ni dah kahwin. Tiba-tiba ramai lah selalu jumpa dia kat pasar malam, jalan sama-sama. So benda tu jadi fitnah. Jadi mudarat kepada dia jadi fitnah. Jadi kita tahu mungkin ada masalah kenapa dia tak bagi tahu. Jadi Ustazah, apa pandangan Ustazah tentang perkara tu? Okey, itu dua soalan. Okey, WhatsApp dah tutup Okey. Seterusnya kalau ada soalan lagi boleh terus tanya dekat mic belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan saja. Berdasarkan satu situasi, seorang suami atau dan seorang isteri, diorang selalu gaduh, walaupun hal kecil, dan banyak kali nak bercerai tapi tak jadi. Apakah solusi untuk masalah ini? Kerana dua-duanya macam keras kepala, tak ada persefahaman. Itu saja. Terima kasih. Okey, seterusnya Cuba sekali tak ketik. kaum Adam. Tak ada. Kaum Hawa. Kau soalan lagi. Mau tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini saya tujukan kepada Ustazah Fatimah Syarha. Saya dari student Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa. Soalan saya berdasarkan kitab Fiqh Al-Manhaj, buku yang diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, yang mengatakan di bawah tajuk emas dan perak, yang mengatakan bahawa memakai emas dengan tujuan untuk menzahirkan perkahwinan adalah perkara yang batil yang tidak diakui oleh dalil syarak. Minta Ustazah perjelaskan lagi. Minta ulang sekali lagi. Berdasarkan kitab Fiqh Al-Manhaj yang diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, di bawah tajuk emas dan perak, memakai emas dengan tujuan untuk menzahirkan perkahwinan adalah perkara yang batil yang tidak diakui oleh dalil syarak. Mohon penjelasan. Okey, terima kasih ya. Okey, seterusnya ni kaum Adam ni yang ramai sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi Ustazah Fatimah Syarha ada beritahu bahawa jika seorang tu dah mempunyai kemampuan dan hendak berkahwin, jadi tips sebelum dia nak berkahwin dia mesti istigharah dan istisyarah. Jadi bagi saya sendiri istigharah saya faham, tapi istisyarah kurang faham. Jadi minta Ustazah tolong jelaskan. Terima kasih. Okey, ada lagi tak? Last lah, mungkin last. Yang terakhir.
Adakah jodoh ini perlu ditunggu atau perlu dicari? Ummu Salamah seorang isteri yang sangat romantik dengan Abu Salamah. Ya, seorang yang sangat menyayangi antara satu sama lain. Sampaikan bila Abu Salamah nak meninggal, Ummu Salamah pernah berkata, dia kata janjilah, ya, janjilah bahawa kalau abang yang mati dulu, abang takkan nikah lagi. Kalau saya mati dulu, lebih kurang macam tu, masing-masing untuk setia, takkan nikah lagi. Ya. Tapi suami dia kata mungkin akan ada ganti yang lebih baik. Ya. Lebih kurang begitulah kisah mereka ini. Bila Ummu Salamah mengadukan kesedihan dia kepada Nabi, bila suaminya meninggal, Nabi ajarkan kepadanya satu doa. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku atas musibahku ini dan gantikan kepadaku sesuatu yang lebih baik kepadaku. Jadi bila adik rasa nak tolak pinangan, Ummu Salamah pun bila Nabi pinang dia lepas suami dia dah meninggal, Ummu Salamah rasa nak tolak pinangan Nabi. Ya. Ummu Salamah kata, ketahuilah bahawa aku ini seorang wanita yang kuat cemburu dan aku ada anak kecil. Ya, dia berterus terang apa reason dia. Jadi kalau adik nak tolak pinangan, terus terang apa reason adik. Takut-takut reason adik itu masih boleh diselesaikan oleh orang yang minat dekat adik. Kalau reason contoh adik kata, saya sebenarnya memang nak orang Kedah, saya tak nak orang Terengganu. Itu memang tak selesai kan? Tapi reason adik bisa kata. Contoh reason, saya rasa nak tolak awak ni sebab saya nampak awak ni hisap rokok. Saya tak minat, saya menanti anak-anak saya kan generasi cacat. Jadi, boleh tak awak berhenti hisap rokok? Jadi sebenarnya adik tolak tu, adik jelaskan reason kenapa kan? Jadi dia ada peluang untuk berubah mungkin kat situ. Ya? Bila dijelaskan, maka hubungan akan jadi harmoni. Dan adik pula, tak kira lelaki tak kira perempuan, bila kita minat dan kita dah cukup persiapan, jangan takut untuk meminang. Ya? Tak kisahlah ada risiko kena reject, tak apa. Jangan takut untuk meminang. Kita gunakan confidence level Bilal dan Rabah. Bilal dia, sebelum dia pergi pinang perempuan, dia cakap apa? Kalau perempuan itu terima, aku ucap Alhamdulillah. Sekali puji bagi Allah. Kalau dia tolak, aku ucap Allahu Akbar. Saya tak heran, Allah yang maha besar. It's confident level. Meminang dan terpinang. Okey, seterusnya soalan. Seterusnya Dr. Farah menjawab. Saya akan menilai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bertanya. Tentang soalan seterusnya tentang pasangan suami isteri yang sering bergaduh. Kadang-kadang sebab hal kecil saja ya. Jadi saya nak ambil satu tips yang sangat cukup baik yang disebut oleh Dr. Amrul Khalid, seorang pakar wasiat dari Mesir. Dia kata antara tips yang sangat penting untuk mengeratkan semula hubungan antara suami isteri ialah lakukan ibadat sama-sama. Ya, sebabnya Dr. Amrul Khalid diceritakan pernah satu hari ini ada satu orang lelaki ini dia cerita dia dengan isteri dia lihat memang hubungan rendah sangat asyik konflik saja dan dia bercerai. Dan apakah solusi terbaik untuk dia mengeratkan semula hubungan antara dengan isteri dia? Maka kata Amrul Khalid, dia bagi nasihat yang sama. Lakukan, cubalah lakukan ibadat sama-sama. Pernah tak kamu solat sama-sama dengan isteri kamu? Tak pernah, ya. Walaupun kalau ada pun mungkin lama dah 5 tahun lepas. Tak pernah solat sama-sama. Dia solat asing-asing, saya solat asing-asing. Solat asing-asing sebab apa? Sebab kadang malu dengan bacaan Quran dia yang tak lancar. Isteri pula tak nak solat suami sebab rimas, panas. Ya. Maka nasihat Amrul Khalid, dia kata cubalah ya, walaupun sekali seminggu pun tak apalah ya. Sekali seminggu cubalah untuk solat sama-sama. Orang lelaki memang digelak untuk solat kat masjid ya. Orang lelaki. Tapi solat sunat di rumah. Ya, solat sunat dia lakukan sama-sama ya. Kat rumah solat sunat, solat tahajud, solat rawatib dia lakukan kat rumah bersama ya. Maka dia tekankan sangat kepada lelaki ini supaya
Kalau boleh kita lakukan ibadat solat sama-sama isteri kamu seminggu sekali pun cukup dah. Maka dia pun berjaya, laki ni pada rumah dia berjaya buat. Pujuk isteri dia dapat buat sekali seminggu je. Maksudnya cerak bukan seminggu ya. Dan datang balik lelaki itu dia kata alhamdulillah sekarang ni, dia kata sejak solat sama-sama, dia kata hubungan dia dengan isteri ni makin rapat balik dah. Dan konflik yang kecil-kecil ni dah dapat sekali dengan mudah saja. Ya, dapat kat situ ya. Dia lakukan ibadat sama-sama sebab benda ni dia semua belum tak kahwin lagi. Ini ilmu sangat penting. Ya. Ilmu rumah tangga ni memang dah patut tuntut daripada awal. Dan ada konflik dalam rumah tangga ini pertama sekali muhasabah balik. Berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau banyak dosa, dia taubat terlebih dahulu. Salah taubat mohon kepada Allah Taala. Lepas itu yang kedua, lakukan ibadat sama-sama dengan pasangan kita. Bila kita solat sama-sama sebagai contoh, secara automatiknya akan ada satu tautan hati. Nama Nobel kalau tautan hati ya. Tautan hati yang akan rapat dengan secara automatik dengan kita pasangan kita. Ya. Sebagai contoh, satu suami isteri ini pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia taubat sama-sama. Sama-sama bangun untuk solat tahajud sama-sama, qiyam mulai sama-sama, solat hajat sama-sama, solat taubat sama-sama. Logik tak pada esokan harinya berkahwin sebab kahwin benda kecil saja. Logik tak? Tak logik dah. Sebab apa? Sebab mereka percaya ya, mengeratkan hubungan dengan Allah SWT dan ibadat sama-sama. Itu antara yang cukup baik yang ditemukan oleh Dr. Abdul Khalid ya. Sama ada hubungan kita dengan pasangan kita ataupun hubungan dengan ayah ya. Anak ayah sekarang itu banyak hubungannya ataupun dengan ibu ya, yang agak renggang. Sekarang anak remaja tu bagi mereka kawan nombor 1, ayah nombor 10. Kalau duduk tengok TV yang masuk dekat, dia bangun masuk bilik. Tapi kalau kawan datang, cepat dia keluar. Itu pun sama juga. Untuk eratkan hubungan antara anak beranak, ayah dengan anak ni pun sama juga. Lakukan ibadat sama-sama. Automatiknya kita lakukan ibadat sama-sama tu akan makin rapat. Dan banyak contoh dan ibadat itu sama-sama ya. Antaranya ialah ada sebut tadi solat sama-sama, solat sunat atau solat wajib ya. Yang kedua puasa sama-sama, berbuka puasa sama-sama, berdoa sama-sama, ataupun baca Quran sama-sama, satu ayat je sama-sama baca. Ataupun duduk makan sekali sebelum makan tu baca doa makan. Doa makan semua je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan ya. Itu pun ibadat juga ya. Secara automatik bila buat ibadat sama-sama ni, tak kira antara kita dan pasangan kita ataupun ayah dengan ayah, kawan sama-sama, secara automatik akan makin rapat. Hati kita dengan yang kita buat ibadat. Itu sebetulnya cukup baik oleh Dr. Abdul Khalid. Wallahu a'lam. Okey, berkenaan dengan buku Fiqh Manhaji, sebuah kitab mazhab Syafi'i ditulis oleh Mustafa Al-Bughar dan Mustafa Al-Khil. Ya, kitab ini memang menjadi rujukan di IPT untuk belajar tentang mazhab Syafi'i. Baik, agak kurang jelas maksud yang adik sebutkan menzahirkan emas dalam perkahwinan adalah batil. Pertama yang kita kena ingat, emas itu adalah perhiasan wanita. Zahirkan itu zahir dalam bentuk yang bagaimana, ya, sampai mendedahkan aurat ke, ataupun berdalilkan kepada kisah Fatimah yang ada emas dipakai, Nabi suruh disedekahkan emas itu. Jadi banyak khilaf untuk mentafsirkan kisah itu, ya. Jadi dalam persoalan fikih hukum, kita kena berfikir secara dimensi fiqh. Dimensi fiqh, bila sebut hukum ni dia tak sama macam syariat. Syariat, dia sumber dia Al-Quran, As-Sunnah, dia tak ada campur tangan langsung akal manusia, dia satu sahaja. Syariat, dia tariqul mustaqimah, jalan yang lurus, dia satu saja. Tapi fiqh, hukum, dia bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia ada campur tangan akal manusia. Ulama ni baca faham lain, ulama ni baca faham lain. Ulama ni sumber dia terbatas begini saja. Ulama ni begini-begini sumber dia. Jadi kefahaman mereka untuk mentafsirkan satu dalil yang mereka jumpa ataupun satu sirah dalam sunnah berbeza-beza. Jadi adik kena tengok detail penjelasan itu, ya, dan tengok juga pendapat imam mazhab yang lain, misalnya kata cakap apa tentang persoalan itu, tak ada lebih jelas.
Baik, tentang syura, istisyarah, syura. Syura maksud apa? Berbincang. Adik kena hidupkan kepimpinan rumah tangga dengan perbincangan. Jangan sekali-kali buat keputusan besar dalam rumah tangga sorang-sorang, tak ambil pandangan pasangan. Dia tak akan jadi bahagia. Jadi istisyarah itu apa? Istisyarah itu adalah berbincang. Berbincang dengan ibu bapa, bersyarah, dengan murabi. Ya, kandungan kepada istikharah. Okey, jodoh. Kalau ditunggu ke dicari? Jodoh macam rezeki. Rezeki kita cari kan? Tapi sekarang adik dah cari rezeki ke semua ke belajar? Dia ada prioriti dia. Ada prioriti dia. Jodoh pun kita nak cari. Tapi prioriti sekarang kita berusaha untuk siapkan diri. Usaha juga tu. Bila siapkan diri, jodoh untuk cari kita. Ya? Itu. Allah a'lam. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, untuk yang terakhirnya kita nak minta lah. Mungkin bukan kata-kata terakhir tapi kesimpulan atau pergulungan daripada apa tajuk forum kita pada hari ini, iaitu sijil nikah versus sijil ijazah. Okey. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kembali kepada tujuan hidup kita. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 168. Surah ni ada kena pegang sungguh, ya, sampai ke akhir hayat. Allah sebut wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Allah uji kamu dengan perkara baik, dengan perkara buruk, semua tu dalam rangka nak kamu semua ni kembali kepada Allah. Sekarang Allah uji adik mungkin dalam dilema nak nikah ke, nak sambung belajar ke, ataupun dalam dilema nak pilih orang tu ke, orang ni ke, ataupun dalam dilema apa sahaja dilema, ujian apa saja, baik ke buruk ke, pastikan adik tempuhi apa saja novel kehidupan, skrip yang adik lalui itu, yarji'un, kembali kepada Allah. Petunjuk dia bagaimana, cakap dengan dia, jadi lebih baik di depan dia. InsyaAllah tak ada masalah sangat dalam hidup ni. Hidup akan gembira, bahagia di hati, walaupun banyak ujian yang menanti. Ujian menjadi kesayangan, bukan kebencian. Bila disikap, hikmah berlautan. Itu mesej buku terbaru kami, buku kesayangan. Ada kat belakang sana. Malam ni harga promosi RM10 saja. Betul. Allah Allah. Dah kena beli dua. Dah tak pernah. Dah kena beli dua buku tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya. Apa ni? Kejut dengan promosi kan? Jadi belajar hukum dia apa? Wajib, ya. Berkahwin, ya. Wajib juga, ya. Berkahwin berubah-ubah. Ada harus, ya. Ada makruh, makruh jadi haram. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib untuk tahan sangat, ya. Yang kita katakan kondisi kita sekarang ni, berkahwin untuk kondisi kita sekarang ni, hukum dia apa dia? Mungkin harus, mungkin makruh. Kalau makruh maksudnya memang jauh dari kemampuan, ilmu tak ada, duit tak cukup, ya. Kalau harus ni maksudnya ada kemampuan tapi tak ajar sangat, ya. Itu harus, ya. Jadi apabila yang wajib bertemu dengan yang harus, yang mana yang patut dahulukan? Wajib. Yang wajib, insyaAllah, ya. InsyaAllah. Jadi belajarlah betul-betul, ya. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Farhan dan juga Ustazah Fatimah Syarahah. Okey, bagi yang terakhirnya saya nak bagi tahulah. Kat sini cinta itu bukan sahaja cinta kepada manusia, tetapi cinta kita kepada pencipta kita. Ingat 5 perkara. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari kita semua cinta 5 perkara.
Okey, jadi 5 perkara itu sangat berkaitan kepada kita punya forum malam ini, iaitu CJ Ijazah versus CJ Nikah. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Dr. Farhan dan juga Ustazah. Saya serahkan semula kepada saudara Muhammad Fattah. Terima kasih saudara moderator Burhanuddin Rabbani bin Abdul Syukur. Alhamdulillah, moga segala yang disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita untuk bekalan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan saudari Khadijatul Husna binti Syafi'i selaku pengarah program untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada yang berbahagia Ustazah Fatimah Syarahah binti Nurdin selaku wakil penceramah kita pada malam ini. Dipersilakan. Untuk pengetahuan semua, cenderahati untuk program ini telah ditajuk sepenuhnya oleh pihak Ajinomoto Malaysia dan Unimra. Zahin. Terima kasih diucapkan kepada saudari Khadijatul Husna binti Muhammad Syafi'i di atas penyampaian cenderahati sebentar tadi. Hadirin sekalian, pohon berangan tempat bertemu, kiranya rasa si anak dara. Balilah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dari Rokan ke Indragiri, membawa tinta ke Kuala Tinggi. Balilah Tuan rehatkan diri, esok kita bersua lagi. Majlis menjemput dan mempersilakan barisan kepimpinan tertinggi Persatuan Mahasiswa Sains Sosial Gunaan mengiringi barisan penceramah kita pada malam ini untuk menikmati sedikit jamuan yang disediakan. Sekian sahaja daripada saya mewakili warga kerja menyusun 10 jari. Andai ada kekurangan dan kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih tifarah dan surah Al-As. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kepada mahasiswa-mahasiswi, kita boleh adakan sedikit lagi, insya-Allah. Baiklah, perhatian, di pintu hadapan Dewan terdapat kaunter jualan buku hasil tulisan Ustazah Fatimah Syarahah dan Dr. Farhan tadi. Sukacita dimaklumkan bahawa buku terbitan terbaik